Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat semua. Semoga sihat-sihat belaka. Kita akan sambung kuliah kita. Saya upload dulu slide kita untuk kali ini. Okey. Kalau kita tengok slide PowerPoint kali ini, ada 36 PowerPoint, 36 slide. Banyak ya. Jadi saya akan cuba cerita dalam konteks yang mungkin tidak terlalu mendalam, atau kita akan skip beberapa slide yang saya rasa tidak perlu untuk kita teliti begitu detail. Baik. Sukatan atau fokus pada kali ini adalah berkaitan dengan penjajahan kuasa asing yang pernah berlaku di negara kita. Dari zaman dahulu, zaman Portugis, sampailah ke zaman darurat. Zaman darurat ini bukan penjajahan dalam konteks umpama Belanda atau Portugis, tetapi lebih kepada cubaan pihak luar ataupun ideologi luar dan cuba menakluk negara kita. Saya sebut ideologi kerana zaman darurat, komunis cuba menguasai negara kita. Jadi fahaman komunis atau ideologi komunis dilihat sebagai satu ancaman kepada negara. Walaupun peringkat awal komunis cuba membebaskan negara kita menentang Jepun. Tetapi selepas pada itu, komunis juga dilihat sebagai satu pahaman ataupun satu gerakan yang boleh mengancam kepada negara kita. Sebab cara ganas atau peperangan yang ditimbulkan oleh komunis itu merosakkan harta benda dan kehilangan nyawa. Baik. Dalam slide ini menunjukkan negara kita dijajah oleh kuasa besar, sama ada kuasa dari barat ataupun kuasa dari timur, iaitu Jepun. Kuasa barat ada tiga, iaitu Portugis, Belanda dan Inggeris. Kuasa barat ini datang akibat laluan laut telah berjaya diterokai, yang mana telah mendedahkan kepada wilayah timur ini yang kaya kepada dunia barat. Tempoh kesemua yang menjajah kita lebih kurang 450 tahun lamanya. Okay? Dan selama tempoh yang ada ini tentu sekali memberi kesan yang banyak kepada rakyat negara kita. Paling kuat terkesan atau paling memberi pengaruh kepada kita ialah daripada British. Sebab British ataupun Inggeris ini adalah yang terakhir yang dekat dengan zaman kita. Kalau kita berakhir dengan Belanda, mungkin kita akan berkiblatkan Belanda. Macam Indonesia yang berakhir dengan penjajahan Belanda. Kalau kita pergi ke Belanda, kita akan jumpa kedai yang tersebut toko seumpama di Indonesia. Kedai yang menjual barang Indonesia banyak terdapat di Belanda. Saya ingat semasa saya di Belanda, Netherlands, di airport Schiphol, di mana airport Schiphol di Amsterdam ni sangat besar. Besarnya airport ni, setiap 5 minit atau 3 minit kapal terbang turun landing di Schiphol ini. Yang semasa dekat immigration, yang jaga immigration, pegawai itu cakap Indonesia dengan saya. Dia kata mundur Pak, mundur Pak. Tangan lepaskan ya Pak. Cakap Indonesia lah. Masa kita nak scan pintu masuk kan. Dan kita pula British penjajah terakhir. Sebab itu kita lebih kepada Inggeris. Bahasa kita Inggeris contohnya. Okay? Undang-undang kita ambil daripada British. Contoh kita sendiri, kereta kita bawa sebelah kanan. Kita tak bawa sebelah kiri. Sebab di Europe
semuanya bawa sebelah kiri kecuali UK je bawa sebelah kanan. Jadi kita dijajah oleh British, maka kita mengambil model daripada British dalam melaksanakan pembangunan ataupun perlembagaan negara kita. Baik. Sebagaimana kita sebut minggu lepas, Portugis datang ke Melaka pada tahun 1511 dan memerintah Melaka selama 130 tahun. Permulaan barang ini akibat daripada pertemuan dalam Daud oleh Bartolomeu Dias melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Kemudian Vasco da Gama pula yang menyambung pelayaran sampai di Calicut di India. Calicut ni di Kerala. Kita nampak usaha yang bersungguh-sungguh oleh Barat bagi mencapai cita-cita 3G, kan? Gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel untuk penyebaran ajaran Kristian. Okey. Ini peta perjalanan orang Portugis. Okey, Portugis dari Lisbon, Portugal. Lisbon ni bukan kampung pemain bola, kampung Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bukan kampung dia ni. Dulu dia main dekat Manchester, kan. Saya sampai di Manchester tahun 2009, dia dah pindah ke Real Madrid. Sekarang dia main dekat Itali, dia Juventus, kan. Ronaldo bukan berasal dari Lisbon. Dia berasal daripada kepulauan atau pulau yang bertentangan dengan Morocco. Itu disebut Madeira. Sebab Morocco dengan Portugal tidak jauh, dia di hujung tu ada Gibraltar. Jadi Ronaldo berasal dari kepulauan tersebut, Madeira. Jadi nak tengok tu kita betul lah, di mana ni Gibraltar dekat ni. Kalau saya tunjuk dia nak keluar tak kat sini lah. Okey. Dan Portugis tadi daripada Lisbon, Tanjung Harapan, Goa, Calicut dan sampailah ke tempat kita. Sangat jauh. Ini perjalanan mereka. Okay. Untuk penjajahan Portugis, kita dapat lihat bagaimana sistem pemerintahannya lebih tertumpu di kawasan Melaka sahaja. Portugis tidak berani atau tidak mampu melebarkan pengaruh jajahannya. Kalau kita baca sejarah, Portugis tak mampu pun nak tawan Naning atau Rembau. Okay. Yang kita kira paling dekat dengan mereka. Jadi pengaruhnya tidak kuat. Pemerintahannya hanya dalam Melaka untuk mempertahankan Melaka, dan mereka telah buat kota, iaitu kota Alfamosa sebagai kota pertahanan. Lebih, kalau kita lihat ni, lebih kepada berbentuk ketenteraan dan pertahan diri sahaja. Bahkan dikatakan Portugis menjalankan pentadbiran ketenteraan. Okay? Sebab itu cara ini kurang mendapat sambutan dari pedagang. Senang cerita tidak mesra. Kalau pemerintahan berbentuk ketenteraan, mana ada mesra, kan? Askar tidak ada mesra. Askar tidak ada senyum-senyum. Kalau senyum tu bukan askar lah. Itu ke penyambut tetamu, kan? Jadi tidak mesra kepada pedagang, tidak mesra kepada rakyat. Baik, kita tengok bagaimana layanan yang dikatakan dilakukan oleh Portugis semasa menduduki Melaka. Kebanyakannya adalah bersifat negatif dan tidak mesra penduduk, tidak mesra pedagang, tidak mesra pelabur, kita kata. Okay? Cukai tinggi,
cukai tinggi. Okey, PAS nak berniaga pun kena ada. Ini mungkin menyusahkan peniaga. Okey, berlakunya monopoli perdagangan, diskriminasi terhadap pedagang Islam, dan semua ini menggambarkan betapa tidak sopan, layanan buruk kepada yang datang ke Melaka. Tambahan lagi, perang yang berlaku antara Aceh dan Johor, berserta dengan Aceh, Johor dan Portugis. Okey, menambahkan lagi ketidakstabilan pemerintahan Portugis di Melaka. Dan beritahu bahawa politik yang tidak stabil, okay, menyebabkan pelabur lagi. Jadi sejarah telah tunjuk begitu. Sejarah ini ceritanya berulang-ulang. Cerita yang sama, cuma jalan cerita, tempat, zaman yang berbeza. Kalau kita nak pelabur datang, nak meningkatkan pembangunan negara kita, jadi kita kena layanan tu kena baik. Politik kena stabil. Okay. Ekonomi jangan monopoli. Baru betul kan? Jadi sejarah dulu sebenarnya kalau kita perhati telah mengajar atau memberi panduan dan pengajaran kepada kita benda yang baik, orang kata jadi teladan. Benda yang buruk buat sepadan. Betul Tak lah. Okey. Nah, slide seterusnya kita lihat sebab-sebab dan kesan kejatuhan pemerintahan Portugis. Pertamanya, cara layanan Portugis seperti yang kita cerita telah menyebabkan pedagang berpindah ke pelabuhan lain untuk menjalankan urus niaga. Okey. Keduanya, perbalahan antara Portugis dan Belanda yang berterusan. Okey. Di mana Belanda terus-menerus berusaha menjatuhkan Portugis sehingga akhirnya Portugis berjaya dikalahkan oleh Belanda dengan kerjasama kerajaan Johor Lama. Kerajaan Kesultanan Johor Lama. Okay. Ketiga, pengaruh Portugis tidak kuat dan tidak merebak ke tempat lain, hanya sekitar Melaka sahaja. Bahkan usaha penyebaran agama Kristian juga berlaku di kawasan Melaka, walaupun Portugis berjaya menduduki Melaka selama 130 tahun. Okay. Keempat, oleh kerana lamanya Portugis di Melaka, maka terdapatlah beberapa perkara yang kekal sehingga kini, sama ada budaya, disebut budaya bukan kebendaan atau budaya kebendaan. Kalau sebut kata budaya bukan kebendaan, macam tulisan Rumi, bukan benda tak, tulisan Rumi, bahasa, contohnya istilah almari, jendela, garfu, ini semua daripada bahasa Portugis. Manakala kebendaan pula, tadilah kota Afamosa, bunyi Afamosa, bukan A tu, walaupun huruf A, huruf depan tu, dia bukan sebut A Famosa, Afamosa. Bukan, kurang lebih macam itulah. Juga yang tak ketinggalan, lahir masyarakat Portugis, masyarakat Serani yang kita nyanyi minggu lepas kan, Jekling Nona tu. Okey. Ini tu dia. Afamosa bermaksud yang termasyhur. Kota yang termasyhur. Mungkin ialah nak jadikan Melaka, sebab Melaka ketika dulu memang hebat dan masyhur. Jadi mungkin kota ini nak semasyhur kota Melaka dulu. Mungkinlah. Tapi tak berjaya sebab saingan yang kuat khususnya daripada Belanda, jadi tidak masyhur manalah. Okey, ini peta kota Melaka zaman masa itulah. Alright. Kemudian kita lihat selepas tamatnya Portugis, datang Belanda. Okey, ini penjajahan Belanda di Melaka. Belanda berjaya menewaskan Portugis di Melaka. Peringkat awal Belanda kononnya mencari mencari rempah ratus di Kepulauan Melayu sekitar 15
50-an, katanya begitu. Okey. Saya kata kononnya sebab katanya mencari 800 sebab kalau nak cari 800 tak perlu jajah negara orang lain, kan. Memang cari 800 tapi di sebaliknya ada muslihat yang lain. Jadi yang menggerakkan perjalanan Belanda ini ialah melalui syarikat Hindia Timur, syarikat Hindia Timur Belanda, tak boleh sebut ni. Ini bahasa Belanda ni. Payah nak sebut ni. Bila lidah ni. Ini kata Belanda Okey, jadi syarikat inilah yang menjalankan perdagangan untuk Belanda. Akhirnya Belanda mulai menjajah khususnya di Indonesia. Pada tahun 1619 mula kuasai Jakarta. Okey. Jakarta nama lama ni Betawi, kan. Kita belajar Betawi. Betawi Jakarta lah. Dia ada tempat nama Betawi di Jakarta. Betawi ni adalah nama suku kaum campuran pelbagai kaum yang berasal dari Jakarta, iaitu kelompok masyarakat yang berada di sekitar Jakarta yang pelbagai ni, campuran Arab, Sulu, Bugis, Melayu, Cina dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita tengok orang Jawa, orang Indonesia yang cantik tu ada kata meh mirip, mirip Arab macam tu. Okey. Kemudian Belanda dan Johor bergabung dan tewaskan Melaka Portugis pada tahun 1641. Maka bermulalah penjajahan Belanda di semenanjung tanah Melayu ini. Okey. Nampaknya setelah Belanda kuat dan berjaya menguasai Indonesia atau Jakarta ini, Betawi Indonesia ni, maka mula fokus ke tempat lain, iaitu ke tempat kita. Okey, kita tengok apa kegiatan perdagangan Belanda ni. Setelah kuasai Melaka, perangai Belanda ni lebih kurang dengan Portugis. Nak berdagang kena ada pas. Kira kena ada cop kalau sekarang cop immigration gitu. Okey, kena ada visa lah. Okay. Benda-benda macam ni wujud kerana nak tunjuk bahawa ini adalah kawasan aku. Nak masuk mesti ada kelulusan. Kalau zaman sebelum Barat datang, kita lebih bebas. Sebab itu zaman dahulu lebih bersikap majmuk dan harmoni. Okay. Kemudian Belanda juga cuba menguasai biji timah sampailah ke Perak dan Selangor dengan membuat perjanjian dengan Sultan. Kaya kita ni. Kalau kita tengok hasil masyhur kita ni, hasil masyhur kita kaya sebenarnya. Kaya, tanah Melayu ni kaya. Termasuk Sabah dan Sarawak, kita kaya. Dulu biji timah, emas lagi. Bauksit, kan, baru ni bauksit di Pahang, di Johor. Bauksit ni nak buat apa? Nak buat aluminium. Minyak petroleum. Minyak tak pokok, minyak sawit. Banyak. Tapi kita, beginilah sekarang, kan. Rasa sedih pun ada juga, kan. Kaya tapi rakyat kita ramai masih lagi miskin. Sepatutnya tak miskin lah, patut kaya lah. Di Sabah tu patut kaya lama dah. Okey. Kita masuk penjajahan British. Pada awal British atau Inggeris masuk ke rantau Nusantara juga melalui perdagangan. Okey. Kalau ikutkan mereka ni sudah datang awal 1600 mereka sudah datang awal. Mereka datang tumpuan dulu bukan ke rantau kita, lebih kepada negeri China dulu, kan. Jadi mereka datang ke sini juga sama pedagang Inggeris juga menubuhkan syarikat Hindia Timur Inggeris bagi memudahkan perdagangan mereka. Kemudian mereka mengalih tumpuan. Kalau dulu datang ke China, mengalih tumpuan ke rantau Nusantara setelah perniagaan mereka dikatakan kurang maju, kurang untung di China. Dikatakan awal 1730-an mereka mula datang untuk berniaga dan juga melalui
aktiviti pelembungan iaitu biji timah. Banyak biji timah kat kita ni. Okay. Di Selangor antara kawasan awal melalui aktiviti pelembungan biji timah dan makin hari makin ramai. Walaupun kita dapati Belanda masih lagi monopoli aktiviti perdagangan atau pelembungan pada ketika itu. Dah makin banyak dah British datang ni. Kemudian akibat ketegangan politik di Belanda menyebabkan British dan Belanda membuat perjanjian bahawa British akan menjaga tanah jajahan Belanda buat sementara waktu dan akan memulangkan semula rantau ini kepadanya setelah berakhirnya krisis politik di Belanda. Okay. Kalau kita ikut slide ini, dah banyak skip cerita ni, banyak cerita di skip ni. Contohnya kisah British ambil alih Singapura, Belanda marah, wujud perjanjian Inggeris Belanda, akhirnya berlaku pembagian ke Pulau Melayu. Okay. Belanda bagi kat Malaysia, Malaysia pula ambil British pula ambil Malaysia. Okay. Bukan Malaysia lah, tanah Melayu. Kalau nak cerita ni panjang lagi. Ada banyak lagi ni, 26 lagi ni. Okay. Ini baru slide yang ke 12, 36, tolak 12, ada 24 slide lagi. Banyak Okay, cuma nak beritahu beginilah. Permulaan dan susu galuh, inilah permulaan penjajahan British di tanah Melayu. Okey. Okey, dalam konteks campur tangan politik oleh orang Inggeris di tanah Melayu, bolehlah kita katakan bermula di Pulau Pinang pada tahun 1771 oleh Francis Lyon. Boleh dikatakan bermula dari sinilah, dari masa ke semasa penjajah Inggeris ini menguasai keseluruhan tanah Melayu. Kemudian Stafford Raffles pula yang menduduki Singapura pada 1819 setelah dapat ruang melalui perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman. Okay. Kemudian perjanjian Belanda Inggeris yang membawa kepada terbahaginya, yang saya sebut tadi, Belanda menguasai Indonesia, British menguasai tanah Melayu. Okey, daripada sejarah ini kita dapat buat kesimpulan bahawa orang luar, itu bangsa asing ni mudah memasuki, menguasai atau menjajah mana-mana negara yang tidak stabil kedudukan politik. Di sini kita akan jumpa pengkhianat bangsa yang sanggup mengenepikan tanah air demi kepentingan sendiri. Bahkan sekarang pun penting soal soal kestabilan politik. Kalau kita Malaysia terus menerus berada di kancah politik yang teruk, ia akan berhadapan dengan masalah ekonomi, pelanggur lari dan boleh membawa kepada negara yang tidak aman damai. Sejarah dah buktikan begitu. Okay. Jatuhnya kita kepada Inggeris akibat tidak stabilan politik, iaitu pemerintahan yang tidak kuat. Jadi pengajaran, pengiktibaran dari dulu tu ambillah pengajarannya. Yes. 14, slide 14 boleh. Slide. Okey. Nak gambarkan apa ni? Bagaimana Inggeris campur tangan dalam hal-hal yang berlaku di tanah Melayu. Okay. Pandai Inggeris ambil kesempatan di atas kelemahan sistem kita, di atas kelemahan politik yang tidak stabil, kesan daripada pemimpin yang lemah. Di Perak, okay, melalui pergaduhan war, kongsi gelap ni, okay, Yihin dan Aisan, kan, menyebabkan Inggeris masuk campur tangan. Okay. Di Selangor dan Negeri Sembilan melibatkan soal cukai. Di Pahang berebut pemerintahan. Nampak kan? Masalah kita orang lain datang selesai. Masalah kita mereka rebut peluang dan akhirnya
sepatutnya kita merempat di negeri sendiri, dijajah. Cuma kalau kita kaitkan sejarah dulu untuk kita muhasabah sekarang ni, memang kita tiada musuh macam Inggeris ini. Cuma orang politik kita menggunakan persoalan lain, soal kaum, soal agama yang cukup sensitif di kalangan masyarakat kita. Seolah-olah ada segelintir kaum di kalangan kita seolah musuh kepada yang lain. Ini salah sama sekali. Sebab itu saya selalu ulang banyak kali, hidup kita ni hidup masyarakat majmuk. Kena terima, kena akui dan kena sedar kita perlu antara satu sama lain. Sebab kita rakyat Malaysia, kita anak Malaysia. Antara tindakan awal Inggeris ialah mereka mewujudkan sistem resident. Inggeris ini pandai mereka ni ya. Kita tahu bahawa pada ketika ini, pada zaman tu, mereka lebih maju atau lebih berkehadapan kalau dibandingkan dengan rantau alam maju ini. Jadi mereka bijak dalam merancangkan kelangsungan hidup untuk menguasai hal ehwal pentadbiran dan ekonomi negeri. Sebab itu dengan kewujudan sistem residen, mereka dapat kuasa dalam pentadbiran yang ada pada Kesultanan Melayu. Dan akhirnya kita terpaksa akur kepada penjajah Inggeris. Ini akibat kelemahan diri kita sendiri. Ini pula kedudukan negeri-negeri Selat iaitu Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Tiga negeri yang pada asalnya adalah kawasan lebih kepada berkeupayaan sebagai sebuah pelabuhan. Dan perlu kita ingat, Melaka dulu ada satu pelabuhan yang hebat. Sebab itu Portugis takluk Melaka. Belanda pun gila-gila dengan Melaka. Sama juga dengan Pulau Pinang, Stafford Raffles masuk. Okay. Begitu juga Singapura. Belanda nak, British pun nak. Jadi ketiga-tiga negeri ini dikategori di bawah negeri Selat akibat keadaannya sebagai sebuah pelabuhan. Geografinya sesuai dengan kedudukan Selat Melaka. Jadi Inggeris buat cara lain bagi menangani isu atau pentadbiran di tiga buah negeri ini dengan meletakkannya sebagai gabungan negeri-negeri Selat. Ini pula negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kita dah belajar dulu ni. Kira ulang balik lah. Ulang balik saja. Negeri-negeri Bersekutu terdiri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Di mana negeri Melayu Bersekutu ini diketuai oleh Presiden Jeneral berpusat di Kuala Lumpur. Dan yang pertama adalah Francis Whittingham. Inggeris memusatkan pentadbiran ini kerana masalah yang timbul seperti masalah kewangan di Pahang, kelemahan sistem residen, dan paling penting ialah Inggeris nak kurang kos pentadbiran. Ada kesan sehingga sekarang kalau kita lihat apabila Inggeris buat pembahagian kepada ataupun mengkelompokkan negeri-negeri bersekutu ini, khususnya dari sudut pentadbiran. Nanti kita tengok disebut. Kita tengok dulu slide seterusnya. Ini negeri-negeri Melayu tak bersekutu, iaitu Terengganu, Kedah, Kelantan, Perlis dan Johor. Bagi 4 negeri, Terengganu, Kedah, Kelantan dan Perlis, negeri-negeri ini diserahkan kepada British melalui Perjanjian Siam pada tahun 1909. Perjanjian antara Siam dengan British. Maka keempat negeri ini jatuh dalam kawalan pentadbiran penjajahan Inggeris. Manakala Johor iaitu negeri terakhir yang tersenarai bagi negeri tak bersekutu, tadi saya ni ada keluar ni. Okey. Dia menerima penasihatan Inggeris pada tahun 1914. Okey, macam saya kata tadi,
kesan yang ada pada masa kini ialah di mana 4 negeri ini, iaitu Kedah, Terengganu, Johor dan Kelantan, pegawai kerajaan negeri yang ada sekarang, tidak diambil daripada kerajaan pusat, iaitu biasanya kita ambil daripada kerajaan pusat, iaitu pegawai tadbir diplomatik atau kita sebut PTD, kan, PTD, pegawai tadbir diplomatik. Kecuali polis, dia pakai pegawai dari pusat. Jadi negeri-negeri lain kebanyakannya pakai daripada pusat. Sarawak Sabah tu lain sikit. Okey. Ini peta yang jelas kedudukan bagi negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Inilah yang kita katakan bahawa Inggeris mengamalkan dasar pecah dan perang, memecahkan pentadbiran dan pada keseluruhannya mereka mentadbir negara kita. Dan ini menyebabkan negeri-negeri yang ada di semenanjung tanah Melayu ini tidak dapat bekerjasama, tidak dapat bersatu hati kerana permasalahan yang wujud adalah berbeza, apatah lagi sistem yang dipakai berbeza antara satu sama lain. Cuma timbul satu masalah, iaitu Inggeris sendiri dari sudut kemampuan mereka untuk mengurus ke semua negeri ini sedikit sebanyak telah memberi tekanan kepada mereka sendiri. Jadi perbezaan pentadbiran ini bagus, bagus untuk Inggeris menjajah. Cuma tidak bagus sebab Inggeris nak mengurus dengan pelbagai isu menimbulkan satu kelemahan pada Inggeris. Bukan senang. Okey. Oleh kerana banyak isu timbul di samping Inggeris sendiri menghadapi kekangan terutama dari sudut kewangan dan pentadbiran, maka dasar pemusatan kuasa diwujudkan pada tahun 1920 hingga 1941 sebelum Jepun datang. Antara isu yang di-highlightkan ialah sultan-sultan di bawah negeri Melayu bersekutu tidak berhati kerana kehilangan kuasa, masalah perebutan jawatan yang dipegang oleh pentadbir Inggeris, iaitu residen dan sejaya tinggi. Adalah isu-isu di sini. Okay, ini jadual pelaksanaan sistem pentadbiran yang dilakukan oleh Inggeris. Nanti bacalah ini, tengoklah. Ini ringkasan sahaja. Kita masuk ke negeri lain pula, kita masuk ke negeri Sabah. Ini perlu Sabah. Kita lihat rentetan sehingga Sabah diperintah oleh atau dijajah oleh Inggeris. Dulu Sabah seperti yang kita ketahui adalah salah sebuah daripada kawasan yang dijajah oleh Brunei. Sekarang yang tutup Sabah Filipina. Filipina sesekali itu dia buat bising nak tutup Sabah. Yang dikatakan Sabah sebahagian daripada Filipina. Saya rasa bagi saya lah, pada pandangan saya, yang paling bukan paling layak lah, bukan layak lah ni, yang paling patut tuntut adalah Brunei, kan? Maksudnya paling patut nak tuntut Sabah adalah Brunei. Sebab dulu Sabah bekas tanah Brunei. Ini tidak Filipina. Tapi ada sebab mengapa Filipina nak Sabah. Itu hak dia lah, kan? Kalau zaman dahulu mungkin boleh terjadi tuntutan sebegini, kan? Kalau sekarang agak mustahil lah Filipina boleh menuntut Sabah. Sebab prosesnya bukannya mudah, perlu melalui proses antarabangsa untuk tuntutan baru-baru ini antara Malaysia dengan Singapura terhadap Pulau Batu Putih, kan? Proses panjang. Okay, pada tahun 1881 Sabah mulai dijajah Inggeris melalui syarikat berpiagam Borneo Utara dan terus menjadi salah satu negeri dengan British sehinggalah Perang Dunia Kedua. Nasib baik ada perang. Ada benda betulnya.
Kalau tak, mungkin sampai sekarang kita masih dijajah. Kan? Kemungkinan itu ada kan? Macam banyak negeri-negeri ya, kalau kita lihat, kita sebelah Asia Tenggara ni bebas daripada penjajahan. Tapi negeri-negeri atau negara-negara sebelah Caribbean, sebelah tu, apa namanya, Jamaica, dekat-dekat dengan kawasan segitiga Bermuda, ada banyak pulau di situ. Dan ada masih lagi pulau atau kepulauan yang menjadi tanah jajahan British sampailah sekarang ini. Okey. Ini pula Sarawak. Sarawak ni lain sikit. Sarawak, geng-geng Brooke menguasai Sarawak. Pada peringkat awal pun sama. Sarawak berada di bawah kerajaan Brunei. Dari segi awal lagi, Sarawak pernah ditakluki oleh Sriwijaya dan juga Majapahit. Pada ketika di bawah Brunei, kita lihat rakyat Sarawak bagus. Sebab sudah wujud budaya menentang penjajah, iaitu cuba membebaskan diri dari cengkaman kerajaan Brunei. Namun, penentangan ini tidak disenangi oleh Brunei. Sultan Brunei tak suka dan akhirnya meminta pertolongan daripada Inggeris, iaitu melalui James Brooke. Dengan kemampuan yang ada pada James Brooke ni, dari sudut senjata, tentera, maka beliau berjaya mematahkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pejuang Sarawak. Okay. Kemenangan James Brooke membawa kepada lantikannya sebagai Governor Sarawak dan menjadi raja atau rajah Sarawak. Kemudian Sarawak terus ditadbir oleh keluarga Brooke sehinggalah Perang Dunia yang Kedua. Okay. Kalau kita teliti, ada kebagusan, betul lah istilahnya, kebagusan. Bagusnya ialah kita sebagai anak watan ataupun jati diri bumi rantau ini, sikap benci kepada penjajah, baik yang berlaku di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, mungkin telah membawa kepada berakhirnya penjajahan. Jika kita tidak mempunyai pahlawan-pahlawan atau pejuang-pejuang dulu, mungkin kita terus dijajah sehingga kini. Kan? Cuma yang berlaku pada kita ialah kita berjaya menewaskan penjajah yang terakhir British tu tanpa melalui pertumpahan darah, tetapi melalui rundingan. Maksudnya kemenangan yang tidak berakhir dengan peperangan. Lain, sebab tu kita sambut kemerdekaan berbeza dengan semangat menyambut kemerdekaan yang berlaku di Indonesia. Indonesia, dia berakhir dengan pertumpahan darah. Semangat tu lain. Kita rundingan. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, generasi yang agak lupa, tidak ingat lagi pengorbanan, perjuangan yang ditunjuk oleh pejuang-pejuang terdahulu. Ramai sekali pejuang terdahulu kan. Patut kita kenang, hayati, membuat pengiktirafan, kagumi sikap mereka itu. Ini reaksi masyarakat tempatan terhadap penjajahan British. Dan ini, dalam hal ini nak menggambarkan macam mana reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat tempatan terhadap penjajah. Pertama, sikap kita menentang dari awal apabila British wujud sistem pentadbiran di tempat kita. Okay. Kedua, rakyat sendiri rasa tertekan. Kita rasa tertekan dengan pemerintahan British dan mahu membebaskan diri dari cengkaman orang Inggeris. Dan yang ketiga, penentangan rakyat ini ditunjukkan melalui penentangan yang diketahui oleh pejuang-pejuang yang bangkit untuk menentang dan membebaskan diri dari penjajah. Sangat ramai. Dor Said Daning, kan? Abdul Rahman Rimbun di Terengganu, Tok Janggut di Kelantan, Kilau apa? Mak Kilau Daud. Apa ni? Daud Kilau ni penyanyi. Apa ni? Mak Kilau. Okey, Mak Kilau. Ramai lagi
Ada pun ni. Okey. Ni pahlawan-pahlawan tulis ni yang menentang penjajahan. Ayolah, penjajah. Tapi sayang kalau di Malaysia kita ni, kita sebut, kita diajar nama pejuang. Pahlawan kita, tapi kita kurang ketengahkan nama untuk diangkat sebagai idola semangat patriotik kepada generasi sekarang. Kalau saya akan buat pengiktirafan kepada tokoh-tokoh ini atau anugerah di atas nama pahlawan ini di peringkat tertinggi. Barulah orang hayati perjuangan mereka. Barulah orang ingat perjuangan mereka. Mereka betul-betul berjuang menentang kepada penjajah. Okey, dan Jepun, tengok penjajahan Jepun pula. Agak ni saya tak nak cerita panjang. Cuma nak lihat bahawa Jepun menjadi begitu kuat akibat kedudukan sistem politik, budaya dia orang, kepercayaan yang mewarnai sifat orang Jepun itu. Satunya sistem politik yang dikatakan dipengaruhi dengan sistem ketenteraan. Sifat tentera ini dia patuh dan taat. Tengok orang Jepun kan, rela bunuh diri dengan pisau pendek itu. Dulu pisau pula, pedang. Ada pedang panjang, pedang pendek. Pedang pendek itu untuk bunuh diri. Tambah lagi ajaran agama Shinto dan hubungan dengan raja, penghormatan kepada raja. Bagi kepercayaan orang Jepun, raja macam ibarat Tuhan lah. Penghormatannya sangat tinggi. Dan sifat orang Jepun itu sendiri yang rajin, menambahkan lagi usaha-usaha secara bersungguh-sungguh untuk menawan negara lain. Termasuklah China dan tempat kita dengan kuasa paksi bersama dengan Jerman dan Itali dalam Perang Dunia. Jadi jelas bahawa Jepun benar-benar bekerja kuat untuk memenangi peperangan Perang Dunia Kedua. Ini merupakan kuasa-kuasa besar yang terlibat semasa Perang Dunia Kedua. Kita pun terpaksalah terpalit sekali sebab dijajah oleh British. Yang mana British ini merupakan musuh kepada Jepun. Okay, kuasa peringkat tu British, France, Soviet Union dan Amerika. Okay. Paksi, Jerman, Itali dan Jepun. Ini gambar bendera. Bendera pun bendera lama ni. Jerman tak macam ni dah kan. Sekarang kalau tak silap 3 jalur ke berapa jalur Jerman. Kita tengok semula lah. Soviet Union pun lain. Dulu gabungan ni besar sebab ni kesatuan ni besar. Sekarang sudah pecah macam Tajikistan, Turkmenistan dan sebagainya. Tantangan tu dulu di bawah Soviet Union, sekarang sudah bebas. Kita pun panggil Rusia kan. Bendera pun lain juga. Ingat, kita tengok Piala Dunia baru kita ingat kan, bendera-bendera yang mewakili pasukan Piala Dunia tu. Saya kalau Rusia ni pun sama dia jalur juga sekarang. Okay. Jepun attack Malaya. Basikal tu kan. Semangat. Jepun serang melalui laut. Sebenarnya sebelum perang atau sebelum serangan orang Jepun ni, Jepun sudah ada di Malaya. Mereka menjadi pengintip. Rancangan sudah ada. Sistematik. Kalau kita tanya datuk-datuk kita yang duduk di zaman Jepun, seksa katanya kan, Jepun paling suka bunuh orang Cina sebab dari dulu mereka sudah serang Cina, sudah ada hubungan yang tak baik dengan Cina. Cina, Jepun ni musuh sejak dulu lagi. Masa ni orang Cina di tempat kita banyak semasa pilihan Jepun ni, orang Cina di tempat kita banyak diberi perlindungan oleh orang Melayu, walaupun Jepun berada di tempat kita lebih kurang 3 tahun setengah sahaja. Okay.
penuh dengan seksa. Orang awam diangkat, orang biasa kita ni diangkat, dikutik-kutik, dibawa sampai ke Burma, buat laluan kereta api maut antara Thailand dan puluhan ribu orang meninggal dunia. Okay. Jadi tentera Jepun ni, kalau kita lihat, dekat awal dia masuk melalui utara, Pantai Timur, itu Kota Baru ni, melalui Kelantan, itu pendaratan di pantai, kemudian terus ke Singapura melalui jalan darat. Mereka awal segelintir rakyat kita suka Jepun, seolah Jepun datang untuk menghalau British, dengan slogan Asia untuk orang Asia. Namun sebaliknya, dia tidaklah seindah yang dikata. British tewas, Inggeris tewas, tapi kehidupan sesak berterusan di zaman Jepun. Kemudian Jepun serang Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak, mulai Miri dan berakhir seluruh Borneo Utara, dan tempoh tidak kurang 1 tahun. Okay. Kalau kita lihat ni, faktor-faktor kejayaan Jepun, pentadbiran. Yang ni saya tak cerita panjang lah bab ni, ya. Bahagian sebab-sebab kemenangan dan pentadbiran ni saya tak boleh panjang, boleh baca tengok slide yang ada. Saya akan sentuh bahagian seterusnya, iaitu bahagian kesan pendidikan. Okey, dalam slide ini kita fokus kepada 3 perkara yang dilihat sebagai kesan besar ke atas negara kita. Dari sudut sosial, okey, menunjukkan corak pemerintahan tentera yang diamalkan memberi impak yang buruk kepada masyarakat. Berlaku kekurangan makanan, makan ubi kayu je. Saya ingat dulu ayah saya cerita makan biji getah. Pokok getah yang kita toreh tu, ada biji kan. Kita rebus biji, kita makan biji, dalam biji tu ada biji itu, kita makan biji tu. Seksa hidup zaman orang Cina, macam saya cerita, layanan sangat buruk oleh Jepun. Dibunuhnya oleh Jepun. Orang Melayu ada diberi layanan yang baik, kerana Jepun sendiri pun tak mampu untuk mengurus tanpa sokongan daripada masyarakat tempatan. Walaupun orang Melayu diberi layanan baik, tetapi ramai yang menderita akibat layanan buruk oleh tentera Jepun. Kalau kita dengar cerita daripada orang yang hidup zaman Jepun ni, mereka menceritakan kesukaran hidup dan menderita. Okay. Dalam tempoh 3 tahun setengah Jepun menduduki negara kita, boleh dikatakan hidup dalam tidak tentram, ketakutan. Okey, dari sudut ekonomi, kita terjejah teruk. Okey, kita terjejah teruk. Harga barang melambung tinggi, nilai mata wang jatuh, ibarat kata semuanya terjejas. Ekonomi tidak berkembang. Bagaimana nak berkembang? Sebab Jepun tidak boleh berurusan dengan orang lain. Dia tak boleh berurusan dengan musuh. Kerana musuh di bawah kuasa berikat tu ada. Okay. Ekonomi yang ada lebih kepada meneruskan hidup dan untuk menampung kepada kekuatan tentera Jepun. Makanya dari sudut politik, kita mendapat sedikit kekuatan bahawa Inggeris tidaklah lalu buat sebenarnya. Dan ada keupayaan jika rakyat bersatu menentang penjajah. Sebab itu semangat nasionalisme dan kesedaran politik mula meningkat ketika ini. Ini bagus bahawa kita mulai sedar peri pentingnya bersatu, bermuafakat bagi memastikan kita boleh memerintah negeri sendiri. Bagi orang Cina pula,
bermula parti Komunis Malaya, yang mana pada peringkat awal adalah untuk menentang penjajah iaitu Jepun. Okey. Dan mungkin inilah sebab ataupun jalan yang terbaik bagi orang Cina, kerana Jepun memang tidak dapat berkompromi dengan orang Cina. Jadi langkah mengangkat senjata melalui gerakan gerila seperti komunis adalah pilihan terbaik ketika itu. Okay. Namun malang sekali lah sebab gerakan komunis ini akhirnya meneruskan perjuangan walaupun Jepun telah kalah. Jadi komunis telah menjadi musuh kepada negara pula. Ya. Sayang. Ini rentetan berakhirnya pemerintahan Jepun. Sekali digugah bom di Hiroshima dan Nagasaki, terus tewas Jepun. Okay? Kalah terus Jepun. Angkat tangan surrender. Bahaya bom atom ni kan. Kemudian datang balik British, tetapi komunis tadi cuba mengambil kesempatan untuk menguasai pemerintahan negara. Jadi keadaan tidak tenteram, keadaan tidak selamat, maka daurat diisytiharkan selama 12 tahun, 1948 sehingga 1960. Dan saya pun ada pengalaman masa saya kecil-kecil dulu, komunis masih ada. Kalau ada orang Cina yang tangkap, pakaian pelik, kaki kotor, dikatakan komunis keluar hutan. Tak tahulah, mungkin dah letih di dalam hutan kan, dia keluar juga cari makanan dan sebagainya. Dan kita tamat dengan komunis pada 1989. 1989. Iaitu perjanjian damai telah ditandatangani di Anyai Siam. Bahkan kalau kita lihat sekarang ni pun, oleh kerana mereka tidak lagi memberi ancaman kepada kerajaan, kalau di Siam sana, kerajaan Siam bagi tanah mereka buat perkampungan lagi, sebab sudah tidak mengancam di sini. Banyak cerita lah kalau zaman komunis ni. Dan ayah mertua saya sendiri pun terlibat dalam secara langsung dalam perjanjian ini sebab dia pegawai kerajaan yang urus bahagian keselamatan. Banyak kali dikatanya berurusan dengan pihak komunis sebelum berlakunya proses menandatangani perjanjian perdamaian. Okey, seterusnya aktiviti-aktiviti yang dilakukan semasa zaman daurat, zaman komunis, banyaklah ya. Kalau nak ikutkan, kita betul-betul bebas daripada musuh yang nyata. Maksudnya ada gerombolan musuh yang kita perangi. Lebih kurang 31 tahun. Baru lagi kan. Masih baru. Lebih kurang 10, saya ingat 10 awal umur, 10, 11, 12 tahun selepas kelahiran anda semua. Sebab umur sekarang kan bukan 21, 22 macam tu kan. Jadi bersyukurlah ya, anda semua generasi yang tidak merasai susah payah berdepan dengan musuh. Maka hargailah negara kita. Cintailah negara Malaysia. Okey, itu saja rasanya. Jumpa lagi dalam waktu yang lain. Akhir kata, sayangilah Malaysia. Okay, bye-bye.